إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka berhajatnya seorang Muslim itu dia kena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap waktu, terutamanya di dalam waktu ya Allah Subhanahu wa ta'ala cobanya umat-umat Islam dengan beberapa cobaan, supaya nak manusia itu bertakwa kepada Allah, kerana takwa adalah jalan keluar bagi orang yang beriman daripada balapetaka dan daripada cobaan dan daripada penyakit, daripada itu dan daripada ini. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, Tuhan kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala jadinya bagi mereka itu jalan keluar. Dan perkara yang berhajat kepada orang Islam, yakni sebagai alat senjata yang ada di tangan orang Islam tak kala orang-orang yang tidak beriman merancangkan dan mengkacaukan dan buat kemusnahan, buat fasad di atas muka bumi ini, hendaklah kita kena sabar di atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cuba. Kerana sabar itu adalah jalan keluar juga. Walaupun musuh Allah Subhanahu wa ta'ala nak berlakunya, nak buatnya rancangan macam mana pun, jikalau kita sabar kepada Allah, bergantung molek dengan tali Allah, nescaya kita dapat kejayaan dan mereka itu tak boleh nak buat mudarat apa-apa terhadap kita. Dengan sebab itu Allah Ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, Tuhan kata, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Jikalau kita itu bersabar di atas rancangan yang dirancangkan oleh musuh Allah, dan kita bertakwa kepada Allah, nescaya kemudaratan yang mereka itu lakukan, kemudaratan, kemusnahan yang mereka itu rancangkan, dia tak boleh nak mudarat gapo-gapo pun terhadap kita. Wahai sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, kalaulah kita baca Al-Quranul Karim dan kita tilik kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ghayak di dalam Al-Quran, di sana didapatinya Allah Subhanahu wa ta'ala tegahkan kita dan larikan kita dan beri amaran jagaan kepada kita, supaya nak kita itu jaga daripada musuh kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebut musuh bagi kita sebagai orang Islam ini sampai 50 surah daripada Al-Quran. Quran kita ni ada 114 surah. 50 surah daripada surah Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jagakan kita, supaya kita jaga diri daripada musuh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Tuhan jaga kita daripada cara mikir, daripada budi pekerti, perangai, daripada cara kedudukan, daripada musuh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah musuh Allah taala hak Tuhan royak sampai ke 50 surah? Akan itu musuh bagi kita, iaitu al-Yahud. Yahud ni adalah musuh bagi kita. Kenapa? Kerana dia ni satu kaum, satu kumpulan ya Allah Subhanahu wa taala murka di atas dia. Kenapa Allah Taala murka kepada orang Yahudi? Kerana dia mempunyai ilmu pengetahuan dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Akan tetapi dia tak guna di atas jalan yang kena dan guna di atas jalan yang Tuhan tu reda. Dia gunakan perkara yang Tuhan bagikan kepada dia dengan cara tak kena, maka dia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lidah para rasulnya. Mereka ini sampai tidak ada di dalam umat manusia yang berani bunuh para nabi dan para rasul. Puak ni hawak kerja. Maka bagaimanakah orang biasa tak jadi nabi, tak jadi rasul, mereka tak bunuh kita, mereka tak buat nyanyai, tak buat zalimi terhadap kita. Sebab itu dia ni berani kata kepada Allah Ta'ala, berani main dengan Tuhan. Orang Yahudi ni bukan orang biasa. Orang berani sebab Tuhan wi nikmat dia banyak doa, siapa yang tak ingat nikmat Allah Ta'ala wikan kepada dia, dia kata mana? Dia kata wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Katanya orang-orang Yahudi ni, kata Allah Subhanahu wa taala ni orang bakhil. Orang Tuhan yang bakhil, Tuhan yang tak mendermakan harta kepada manusia. Sedangkan Tuhan kata wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang kita dapat melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia katakan dengan itu perkataan, Tuhan kata ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Tuhan laknatkan dengan apa yang dia cakap terhadap hak Allah Subhanahu wa taala yang tak benar. Mereka ini suka buat gapo sebagaimana Tuhan sifatkan akan sifat orang Yahudi di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan kata, dia kata wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Tuhan kata ila yaumil qiyamah. Mereka ini tak akan dapat duk dia dengan orang yang beriman. Dia akan buat buku dengan orang beriman sehingga bila? Sehingga hari kiamat. Hingga ila ayyarithallahu al-ardha wa man 'alayha. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kiamat. Itu adalah Yahudi. Tiap-tiap kali Tuhan kata kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Mereka ini ni kullama, kalau kita perhati pada bahasa Quran, kalimah kullama ni tiap-tiap kali. Makna ya buat perkara ni sama. Ya tak akan dok dia dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana dia hasad dengki terhadap kita. Dengki terhadap apa kita? Dengki terhadap satu ayat yang Al-Quran buat turun kepada kita. Dia kata kepada Sayyidina Umar, dia kata, kalaulah ayat tu turun dalam agama aku, nascaya aku jadikan hari tu hari perayaan yang besar sekali. Tapi Tuhan tak buat turun di dalam agama Yahudi. Tuhan buat turun di dalam agama Islam. Ayat mana? Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Tuhan redha terhadap kita dan mensempurnakan agama bagi kita. Dengan sebab itu dia deki. Orang apabila deki kepada orang ni, dalam hati dia nak kacau orang, dia nak zalim kepada orang, dia nak tumpah darah orang. Sebab tu Tuhan kata wa kullama, tiap-tiap kali auqadu naral lil harb, dia suka tumpah darah mereka ini. Kita nak buat sungguh dengan dia tak boleh, nak harap dia tak boleh mereka ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kata kullama auqadu naral lil harbi atfa'aha Allah. Allah Taala memadamkan. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong dengan tentera yang banyak daripada tentera Allah Taala. Sama ada daripada manusia, sama daripada binatang, sama ada daripada tu daripada ni. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak siapa boleh tahu tentera Allah Subhanahu Wa Taala banyak mana malaikat Allah Subhanahu Wa Taala hanya jua. Mereka sifat lagu mana? Wa yas'auna fil ardi fasad.
Suka nak buat jadi fasad di atas muka bumi. Nak buat jadi tumpah darah, nak hidup seni, dak dia tak boleh nampak orang seni. Yahud dia tak boleh nak nampak kata orang tu seni. Sedangkan Tuhan kata wallahu la yuhibbul fasad. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ni tak suka kepada kefasakan yang berlaku oleh orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ni tiap-tiap kali kalau kita buat janji dengan dia bungkar sama. Dia hilak janji sama. Tak boleh nak buat janji dengan orang umpama ni. Hawak apa? Kerana Tuhan royak dalam Quran. Tuhan kata, "Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah." Tuhan kata Tuhan buat janji dengan orang yang Tuhan buat turun kitab kepada dia, iaitu al-Yahud maksud sini, supaya menyatakan hukum hakim hak Tuhan yang ada dalam Taurat itu kepada umat manusia. Tapi mereka lagu mana jadi? Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Wak tak padu, tak ambil penting dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala royakkan kepada dia. Washtarau bihi thamanan qalila, dan dia jualkan agama dengan cara yang murah. Ini sifat al-Yahud. Bagaimanakah kita nak harap hati dengan dia? Nak pergi berasa kata tak apa dia pun manusia juga. Tak. Kerana pegangnya orang Yahudi, imej orang Yahudi, dia tak berimej kata orang jenis lain daripada dia itu adalah manusia. Sehingga ada orang Tunis terjemuh satu kitab, orang panggil protokolat orang Yahudi. Kitab muqaddasah hak dia pegangnya dia kepada bahasa Arab. Dibunuhkan orang itu. Tetapi dia sempat terjemahkan kitab itu kepada manusia, iaitu kepada umat Islam. Pegangnya dia orang Yahudi ni, dia berkata puak kita semua ni adalah binatang. Semua manusia jenis lain daripada al-Yahud adalah binatang, khidmat kepada dia. Walaupun di atas rupa manusia. Bagaimana kita orang yang pegangnya umpama tu kita nak harap pegang apa? Sebab tu Tuhan royak di dalam Al-Quranul Karim supaya nak kita itu jaga daripada. Jaga mula sekali afkar. Jaga cara mikir. Terkadang kita duk semaya ben anak hari, akan tetapi cara mikir kita balik sana. Hawak apa? Kerana kita tak kenal dia. Tak kenal cara mikir yang macam mana, tak kenal gaya yang macam mana, tipu daya yang macam mana. Wajib di atas orang yang punya ilmu kena menerangkan, kena cuahkan cara mikir, kena sehatkan. Nak manusia tepat kita ni boleh faham. Kita duk lekat ya septit situ, ya septit sini. Kita duk main gotu main goni Yahudi apa nama, berjudi tak berjudi, mainnya risuah tak risuah, reba tak reba. Semua ni hak ya belaka. Akan tetapi nas'alullah taala as-salama wal afiyah. Betapa ramai orang Islam kita terlibat dengan perkara tersebut. Siapa minum haya duk buat ni kita duk minum tiap-tiap hari. Pakai haya duk buat kita pakai tiap-tiap hari. Bagaimana kita nak mengatasi dia? Sebab kita tak kenal dia. Sebab itulah kita kena kenal kata seteru kita tu siapa. Ni awak dengan orang hak bangsa Arab. Tengok awak di Burma. Cuba tengok di mana lagi tumpah darah mana, kalau kita cek tengok balik belakang haula al-Yahud. Sebab itulah kita jangan sama sekali tinggal kita Allah Subhanahu wa taala. Kena dah ajaran sunnah yang nak mengajaknya manusia kelik kepada kitab Allah Ta'ala dan kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya nak kenal sungguh hakikat seteru tu siapa. Kalau kita paling daripada kitab Allah Ta'ala dan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita tak kenal seteru kita tu siapa. Apabila kita tak kenal seteru kita tu siapa, nescaya kita rugilah hidup di atas muka bumi ini selama-lamanya. Itulah pengingatan pada tengah hari yang mulia ini. Mudah-mudahan umat Islam kita boleh ambil cara mikir ni turun di dalam hati supaya kita pegang kejap kata mereka ini adalah musuh bagi Allah Subhanahu wa taala dan musuh bagi agama Islam dan musuh bagi orang yang beragama dengan agama Islam. Itulah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala doayakan kepada kita di dalam Al-Quran. Janganlah kita sebagai umat Islam terlupanya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan itu kandak baik dengan kita, tak sama sekali Tuhan kandak tak molek dengan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita. Kita ingat kata kita ni adalah hamba Allah. Walaupun berbangsa Melayu, akan tetapi nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran kita adalah berbahasa Arab dan kiblat kita adalah di Makkah Mukarramah. Dan salah satu daripada perkara yang wajib kita kena berasa di dalam hati kata Masjidil Aqsa adalah masjid bagi orang Islam, bukan hak bagi orang bukan Islam. Daripada mereka yang dikenal laknat oleh Allah Subhanahu wa taala seumpama al-Yahud. Karena orang Yahudi dok mengaku bukan sekadar yang nak Masjidil Aqsa, bukan sekadar tu, yang nak sampai ke Makkah Mukarramah daripada Ka'batul Musyarrafah. Karena ia kata Kaabah ni dibinakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nenek bagi dia. Maka Kaabah itu sesuai dan mustahak bagi orang Yahud, bukan mustahak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi Ibrahim tu orang dia. Lalu Allah Ta'ala tegahkan di dalam Al-Quran, dia kata ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Nasara, tidaklah Nabi Ibrahim itu orang musyrikun, bahkan dia orang Muslim seumpama kita. Maka itu adalah wajib bagi kita tanam di dalam diri kita dan kepada generasi anak cucu kita. Kata tiga perkara ni, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa adalah hak kita. Wajib kita kena tanam, dan kemenangan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kemenangan sungguh ni di tangan Allah Taala. Cuma kita naknya ambil asbab cara kita nak berjaya macam mana, hendaklah kita bergantung kejap dengan talian Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu pengetahuan yang berlandas berdasar kepada Alkitab dan Sunnah, mengikut cara pahami yang dipahamkan oleh ulama-ulama yang rabbani yang berjalan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah kita berjaya. Sebab itulah Allah Taala kata, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tuhan kata in yansurkumullah, jika Allah Taala bantukan kita, nescaya tidak ada siapa pun boleh nak mengutuhkan kita, nak binasakan kita. Apa nak Tuhan bantu? Lagu mana? Kita kena bantu agama Allah. Imarah masjid imolek, imarah kampung imolek, imarah tadika imolek, imarah masyarakat imolek. Barulah Tuhan bantukan kita. Setiap tempat, setiap masa, setiap zaman, setiap generasi, baru Tuhan tu bantukan kita. Kalau Tuhan tak bantukan kita, wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi. Kalau Tuhan tak bantukan kita dalam arti kata kita tak bantu agama Allah, nescaya tak ada siapa pun boleh nak bantukan kita lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas Allah lah yang kita bertawakal di atasnya, yang kita bergantung kekuatan daripadanya. Selama mana kita gantung dengan talian Allah, nescaya kita tidak sama sekali dilekeh dan dihina. Sebab tu Tuhan kata wala tahinu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita tak akan jadi hina selama mana kita ni berpegang kepada agama al-Islam kita. Kalau kita tak pegang kepada agama Islam, nescaya Tuhan akan bangkit satu kumpulan lain daripada kita. Sebagaimana Tuhan kata, wa in tatawallaw
yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kita tak say nak bantu agama Allah Subhanahu wa taala, nescaya Tuhan akan bangkit satu kumpulan yang lain daripada kumpulan kita membantukan agama Allah. Karena al-Islam adalah dinullah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita calonkan diri kita nak gi jaganya ajaran Allah, mengikut hak Tuhan nak, barulah kemenangan itu datangkan kepada kita dengan cara benarnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم انصرهم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.